Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang sangat saya rindui. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan pertemuan seperti biasa dengan terlebih dahulu memanjatkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpahan kurnia, nikmat, rezeki yang masih lagi dianugerahkan kepada kita sampailah pada saat ini. Dengan iman masih lagi Allah kekalkan menghiasi hati kita, ketakwaan masih lagi subur di dalam dada kita. Hari ini alhamdulillah kita dipanjangkan umur, berkesempatan sekali lagi kita bertemu ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam program kuliah subuh anjuran Masjid Yusof Ishak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita yang mendatangkan manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan untuk kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya baik ya, sehat sejahtera bersama dengan orang-orang yang disayangi, yang dikasihi. Dan begitu juga salam hormat saya sampaikan daripada pihak pentadbir dan pengurusan Masjid Yusof Ishak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, diiringi ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya daripada pihak masjid kepada semua yang telah banyak menyokong, membantu, menghulurkan keihsanan, kemurahan kepada Masjid Yusof Ishak, sehingga Masjid Yusof Ishak dan semua masjid-masjid kita di Singapura alhamdulillah, walaupun saya rasa sudah berapa bulan ya, sudah 5 bulan ya, kita berada dalam suasana yang sangat membataskan kehadiran kita di masjid, tapi alhamdulillah masjid-masjid kita dapat berfungsi dengan baik, dapat diuruskan dengan sempurna alhamdulillah berkat dengan sokongan kita semua. Insya-Allah teruskan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, kemurahan itu, sokongan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima itu dan dijadikan sebagai sebab kita semua dipelihara daripada malapetaka, daripada kemudaratan dan bahaya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, orang-orang yang kita kasihi, dan mudah-mudahan juga Allah kembalikan kesejahteraan ke dalam kehidupan kita seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, apa yang telah kita kongsikan bersama ya minggu lepas, masih ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah melihat sama-sama, memerhatikan beberapa potong ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ya. Minggu lepas, minggu yang kedua kita bicara dalam surah Fussilat, di mana kita telah melihat beberapa potong ayat yang ada menyebut kalimat Al-Quran. Alhamdulillah. Minggu lalu, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian masih ingat lagi, kita telah membaca 2 potong ayat, iaitu ayat 25 dan juga ayat 26 surah Fussilat yang berada dalam juz yang ke-24. Tuan-tuan masih ingat lagi? Minggu lepas kita bicara panjang tentang, kita kata, kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Quraisy apabila mereka itu cuba memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti daripada berdakwah dengan dibuat pelbagai tawaran, dengan mereka menyangka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ada masalah, sama ada masalah sakit jiwa ke, masalah kena sihir ke, masalah kena rasuk hantu syaitan dan sebagainya. Itulah kita bincangkan. Tetapi dengan ketegasan baginda sallallahu alaihi wasallam menjalankan amanah perintah daripada Allah, Nabi menegaskan itu bukan hak baginda untuk buat keputusan untuk berhenti daripada menjalankan tanggungjawab dan amanah baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita dah lihat kemarin bagaimana kita menyebut betapa orang-orang Quraisy menunjukkan satu sikap menjadi penyakit mereka ya. Satu sikap mereka ini memilih nak mendengar apa yang mereka hendak sahaja. Kan? Istilah kita kata kemarin apa penyakit tu? Kita katakan sebagai selective listening. Ya, kita pilih mana yang kita nak dengar sahaja, mana yang kita tak suka dengar, mana tak berkenan di hati,
Mana yang sebelum kita dengar, kita dah buat pandangan negatif terlebih dahulu. Terus kita tak nak mendengar apa yang disampaikan kepada kita. Walaupun apa yang disampaikan itu sebenarnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang banyak yang dapat kita petik dan peroleh bersama daripada pertemuan kita kuliah subuh minggu lalu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Alhamdulillah untuk hari ini, kemarin saya ada menyatakan bahawa dalam surah Fussilat ini ada dua tempat yang mengandungi kalimat Al-Quran, iaitu pada awal-awal surah. Kita baca kemarin kalau tak salah daripada ayat pertama sampai ayat kelima ataupun ayat yang keenam. Kemudian minggu lalu ayat 25 dan 26, ya. Tapi bila saya buat persiapan untuk kuliah pada hari ini nak beranjak ke surah yang berikutnya, saya baru perasan tuan-tuan dan puan sekalian, rupanya ada tempat ketiga dalam surah Fussilat itu juga disebut tentang Al-Quran, yang mana sebagai kita kata melengkapkan cerita yang kita dah sebut kemarin. Ya, jadi itu kesilapan saya terlepas pandang. Saya mula-mula menyangka cuma ada dua sahaja tempat dalam surah Fussilat yang ada sebutan kalimat Al-Quran. Tetapi insya-Allah hari ini kita akan melihat ada tempat yang ketiga ataupun ayat yang ketiga, ya, dalam surah Fussilat. Jadi untuk itu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan sekalian, ayo kita semak bersama. Yang ada pegang mushaf Quran ataupun kitab terjemahan ayat-ayat Al-Quran ataupun yang ada aplikasi dalam smartphone masing-masing, cuba kita lihat bersama masih lagi dalam surah Fussilat juz yang ke-24. Cuba kita perhatikan ayat yang ke-40. Ya, cuba kita lihat ayat yang ke-40. Nanti kita akan jumpa dalam ayat yang ke-44 ada perkataan Quran. Ada perkataan Quran ayat 44. Tapi kita baca terlebih dahulu daripada ayat 40 insya-Allah. Sebab itu ada kaitan, ya, sampai ayat 44 nanti. Ayat 40 ini bermula dengan kalimah innalladzina yulhiduna. Ada tuan-tuan? Cuba cari, ya, ayat 40 surah Fussilat. Siap? Ayo, mari kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu yang dianugerahkan kepada kita daripada pertemuan kuliah subuh pada minggu ini, insya-Allah menjadi bekalan yang berguna kepada kita sepanjang kehidupan nanti, ya, insya-Allah dengan izin Allah. Nah, kita perhatikan bersama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, ya, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang yulhidun, yang berpaling, ya, fi ayatina, pada ayat-ayat kami. Ya, berpaling daripada ayat-ayat kami maknanya menolaklah, tak nak terima. Itu yang dibuat kemarin kan oleh para pemimpin Quraisy bila dah sampaikan hajat mereka, harapan, permintaan, malah desakan mereka, Nabi tolak. Nabi tetap meneruskan dakwah sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mahu mendengar. Mereka pekakkan telinga. Malah yang kita baca kemarin kan, mereka buat keputusan selepas itu setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak membacakan apa pun ayat daripada Al-Quran kepada siapa sahaja yang ditemui oleh Nabi, mereka akan ganggu, mereka akan kacau. Mereka buat bising, tepuk tangan, bersiul, cakap benda lain semata-mata untuk mengganggu bacaan ayat-ayat Allah. Jadi di sini sebagai sambungan pada kisah itu, Allah menegaskan. Allah mengatakan itu sikap mereka, itu perangai mereka, ada balasannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya mereka yang berpaling daripada ayat-ayat kami, yang pekakkan telinga tak nak dengar, ya, they practice selective listening sampai peringkat mereka itu berpura-pura mendengar tapi tak mendengar, ya, daripada ayat-ayat Allah. Apa yang berlaku? La yakhfauna alaina, sebenarnya mereka tidak dapat bersembunyi daripada kami, kata Allah. Ya, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang musyrikun, wahai orang-orang yang pilih untuk berdegil, wahai orang-orang yang pilih untuk memekakkan telinga dan menyumbat hati dan fikiran, ya, menyombong daripada firman-firman yang aku turunkan. Ingat, kamu tak boleh lari daripada aku, kata Allah, ya. La yakhfauna alaina, mereka tak akan mampu bersembunyi daripada aku ataupun daripada kami. Nak lari ke mana?
Mungkin kat dunia mereka merasa selamat sebab tak nampak ataupun tak betul-betul merasakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menampakkan zatnya di hadapan mereka. Allah mungkin tidak menunjukkan malaikat muncul di hadapan mereka. Ya, tapi Allah menegaskan mereka tak dapat bersembunyi, tak boleh lari daripada pengetahuan, daripada kekuasaan dan daripada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Afaman yulqa finnari, kata Allah, maka apakah orang yang nanti akan dicampakkan ke dalam neraka, khairun, lebih baik, amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, lebih baik daripada siapa? Daripada orang yang nanti pada hari kiamat dia akan datang kembali kepada Allah dalam keadaan aman, sejahtera, selamat. Jadi kata Allah, ni dua manusia, ya. Seorang akan kembali kepada Allah nanti dalam keadaan dicampakkan ke dalam neraka, yulqa finnar. Seorang lagi pula akan balik kepada Allah, datang pada hari pembalasan, aminan yaumal qiyamah, dalam keadaan dia itu selamat, aman, tenteram, tak rasa takut, tak rasa bimbang sebab mendapat jaminan perlindungan, keselamatan daripada Allah. Allah kata siapa yang lebih baik? Sama ke tak sama? Jadi Allah kasih persoalan untuk kita jawab. Pasti jawapannya nyata, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang akan balik kepada Allah dalam keadaan aminan, dalam keadaan aman, sejahtera, selamat, itu pastinya jauh lebih baik daripada orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Ya? Kita sambung lagi sedikit. I'malu ma syi'tum, kamu buatlah apa sahaja yang kamu mahu, kata Allah. I'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Tetapi sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha memerhatikan apa sahaja yang kamu lakukan. Jadi kata Allah, buatlah. Kamu nak buat apa, buat. Buatlah apa yang kamu hendak. Tetapi sesungguhnya Allah itu pasti senantiasa memerhatikan dan melihat apa sahaja yang kamu kerjakan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian perhatikan ayat ini, kalau masih ingat 2 minggu lepas, kuliah kita 2 kuliah yang lalu, kan ada ayat yang kelima. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menolak tawaran mereka, menolak permintaan mereka, ya kan? Mereka rasa hampa, kecewa. Lalu yang kita kata wakil orang-orang Quraisy yang namanya Utbah bin Rabi'ah lalu mengatakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sudah ya Muhammad, kau jangan cakap lagi. Jangan bacakan apa-apa ayat yang kau kata tu turun daripada Allah. Aku tak nak dengar lagi," kata dia. Ya, kata orang-orang Quraisy kepada Nabi, "Kau buatlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau buatlah apa-apa pun, innana amilun. Kami pun akan buat apa sahaja yang kami inginkan." Nampak? Tuan-tuan dan puan sekalian, itu akhirnya keputusan mereka. Dah gagal, tak berjaya pujuk Nabi untuk berhenti, mereka mengatakan, "Sudahlah. Kau nak buat apa ya Muhammad, kau buatlah sallallahu alaihi wasallam. Kami nak buat apa sahaja yang kami rasa kami nak buat. Kamu tunggulah nanti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lebih kurang begitu tuan-tuan dan puan sekalian. Maka di sini Allah mengatakan, baik, kalau begitu kamu lepaskan keputusan, kamu berikan kepada Rasul yang aku utuskan, nak buat apa buat, kamu pun nak buat apa yang kamu semua nak buat, maka sekarang ini amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. I'malu ma syi'tum. Kamu sekalian buatlah apa yang kamu suka, buatlah. Ini bukan izin, bukan lampu hijau daripada Allah. Jangan pula kita ni baca ayat ni, oh bagusnya orang Quraisy boleh buat apa mereka hendak sebab Allah kasih lampu hijau. Ini bahasa kita kata amaran. Macam kita lah dulu budak-budak kecil, masa kita masih kecil lagi, ya kan? Bila hujan tak nak duduk rumah, main bola, main kejar-kejar, hujan-hujan, mak bapak marah pun kita degil juga. Dah seronok sangat dengan kawan masa kat duduk kampung ke ataupun duduk flat ke, main dalam hujan, main bola, tendang sana tendang sini, balik basah kuyup, ya kan? Sebelum keluar tu mak dah kasih warning lah. Pergilah, pergi, ya kan? Pergi. Kau balik kau tahu nanti jadi apa, ya. Bila mak kata pergilah, kau pergilah. Itu bukan mana mak kasih lampu hijau. Pasal bunyi dia lain, ya kan? Lain kalau orang tua kata, pergilah man, mak izinkan. Itu lampu hijau, itu keizinan, ya, yang diberikan oleh orang tua. Tapi kalau dikatakan oleh orang tua, pergi kau, keluar kau, kan? Itu bukan izin, itu amaran, warning, balik siaplah. Kalau tak tali pinggang, rotan tak rotan, itu getah apa ni? Getah paip lah kalau zaman saya budak-budak dulu, ya kan, tuan-tuan? Begitu bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan,
i'malu ma syi'tum, buatlah, buat. Apa kamu nak buat, nak kerjakan, ayuh buat. Tetapi ingat bahawa sesungguhnya innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan memerhatikan segala yang kamu lakukan. Baik. Jadi sebab tu saya katakan ayat-ayat ini dia ada kaitan dengan ayat yang kita kata pada awal-awal pembukaan surah Fussilat kan? Dan termasuk ayat-ayat 25-26 yang kita baca minggu lepas. Kita sambung dengan ayat yang berikutnya iaitu ayat 41. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang yang menolak, yang kufur, ya, yang degil, yang melawan, bidzikri, dengan az-zikir, lamma ja'ahum, ketika az-zikir itu datang kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan az-zikir apabila zikir itu datang kepada mereka. Ya, kat sini kita melihat para ulama mengatakan ada bahasa yang tersembunyi ataupun ada makna yang tersembunyi. Ya, seolah-olah ayat itu tergantung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap az-zikir bila zikir itu datang pada mereka. Kenapa? Ada sambungannya tapi tidak disebut oleh Allah, cuma bila orang belajar bahasa Arab dia baca ayat dia tahu ada sambungan dia. Sambungan dia apa? Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang menolak, yang ingkar terhadap az-zikir yang datang kepada mereka, maka azab nerakalah yang akan diberikan kepada mereka itu. Cuma maka azab neraka itulah balasan untuk mereka, Allah tak sebut dalam ayat ni, tapi difahami kerana dalam ayat yang sebelumnya kita baca tadi, ayat yang ke-40 kan ada ayat sama ke tidak, kata Allah, mana yang lebih baik, orang yang nanti pada hari kiamat dicampakkan ke dalam neraka ke, ataupun orang yang nanti pada hari kiamat datang kepada Allah dalam keadaan dia selamat, sejahtera, aman, dipelihara Tuhan. Nampak tu ada dua pilihan? Ya, dua golongan. Jadi itu memberikan isyarat bahawa ayat ini membawa maksud begitulah. Ya, yang akan mendapat siksaan neraka bila balik pada Allah pada hari kiamat, orang yang seperti ini. Siapa? Mereka itu sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap az-zikir. Apabila zikir itu datang kepada mereka. Nah, sekarang kita nak bincangkan apa makna az-zikir ni, tuan-tuan. Apa makna az-zikir? Ayo kita lihat sekarang ini dalam surah Fussilat ayat yang ke 41 ya, 41. Kata Allah, innal ladzina kafaru bidzikri. Ini maknanya sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan, saya tulisnya zikir. Zikir. Ya, kita nak lihat perkataan zikir kat sini. Dengan zikir, perkataan zikir. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kata Allah, lamma ja'ahum. Lamma maknanya apabila, ja'ahum, ia datang kepada mereka. Okey, nah kita perhatikan sama-sama. Ayo, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan kita kata dalam kuliah subuh kita ingin mengenali tentang Al-Quran melalui ayat-ayat Al-Quran sendiri. Ini satu pengenalan tentang Al-Quran. Ya? Apa makna az-zikir kat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa makna zikir? Zikir di sini maknanya ini bermaksud Al-Quran. Zikir maksudnya dalam ayat ini ialah Al-Quran. Jadi bermakna dalam erti kata yang lain, Al-Quran itu ada beberapa nama yang lain. Ya, kitab yang Allah turunkan,
wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu bukan hanya satu aja nama dia, tidak. Tapi ada beberapa nama yang lain. Ya, ada beberapa nama yang lain. Antara nama-nama bagi Al-Quran ialah Az-Zikir. Ya, Az-Zikir adalah nama Allah. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr. Ya, dan sesungguhnya kamilah yang akan memelihara Az-Zikir itu. Jadi apa makna zikir yang Allah turunkan? Yang kata Allah, Allah jamin akan pelihara sampai hari kiamat. Zikir itu ialah Al-Quranul Karim. Ya, jadi hari ini kita dapat kenal Quran. Satu lagi nama bagi Al-Quran iaitu Az-Zikir. Cuma tuan-tuan, kita kata ya, Az-Zikir. Zikir. Kenapa Quran itu dinamakan Az-Zikir juga? Apa maksudnya? Kenapa nama ini menjadi di antara nama-nama bagi Al-Quranul Karim? Lihat dia tuan-tuan, dalam bahasa Arab zikir ini dari segi bahasa boleh makna ingat. Ya, boleh makna ingat. Zikir dari segi bahasa boleh makna sebut. Ya. Zikir dalam segi bahasa boleh makna ingatan. Ya. Zikir boleh makna juga pengetahuan. Ya. Kita ambil satu persatu dulu ya. Cuba lihat. Sebut. Apa yang disebut di lidah itu boleh disebut dalam bahasa Arab sebagai zikir. Sebab itu kita katakan orang yang berulang kali menyebut sesuatu sebutan yang mendatangkan pahala dari sisi Allah, yang ada memuji Allah, yang ada mengagungkan Allah, yang ada mensucikan Allah, kan kita kata itu sebagai zikir. Ya, saya berzikir satu hari tak kurang 100 kali. Zikir saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katalah sebagai contoh ya. Apa makna saya berzikir dengan kalimat itu sekurang-kurangnya satu hari 100 kali, saya sebut di lidah saya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir boleh makna sebutan di lidah. Saya kalau paling sikit ustaz satu hari memang tak kuranglah 1000 kali saya baca subhanallah wa bihamdih. Itu ada hadisnya. Ya, subhanallah wa bihamdih itu ada fadilat, kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya paling sikit itu saya senang sebut lidah saya daripada kecil bapak saya ajar. Ya, saya sebut ulang-ulang paling sikit satu hari 1000 kali. Itu zikirlah. Sebab disebut berulang-ulang kali. Kalau kita kata ana dzakartu ismaka fi kulli lailin wa nahar, kata dalam bahasa Arab ya. Saya sebut nama awak ni tiap-tiap hari siang malam. Ini kalau orang tengah jatuh cinta lah ya. Tengah kita kata tengah yalah dilamun cinta ya. Nama kekasihnya tadi selalu disebut. Saya sebut nama awak pagi, petang, siang, malam. Zakartu ismak. Saya sebut nama awak. Sebut di lidah. Ya. Satu. Kemudian ada orang sebutan ini lahir di lidah kerana dia bersumber asalnya daripada hati. Hati fikirannya ingat. Bila ingat dia sebut. Kadang-kadang ada orang dia ingat tapi tak keluar di lidah. Cuma dia tak lupa. Ya, itu maknanya ingatan. Saya ustaz, saya tak adalah sebut banyak sangat. Astaghfirullahalazim, saya tak sebut sampai 100 kali ke 200 kali satu hari. Tapi dalam hati saya, fikiran saya selalu saya kenangkan. Dosa saya banyak ustaz. Saya ingat waktu muda dulu macam jahat saya ustaz. Katalah lebih kurang ya. Katalah lebih kurang ya. Tiap-tiap hari bila ada masa saya teringat dosa saya ingat, saya kenang, saya minta maaf, minta ampun dengan Allah SWT. Tapi tak adalah lidah saya sebut banyak-banyak. Ya kan? Tak tahu orang sebelah dengar saya malu. Ni antara saya dengan Allah. Ini orang ni zikir juga. Cuma zikirnya apa? Zikirnya ingatan dalam hati, ingatan dalam fikiran, tetapi tidak diiringi dengan sebutan di lidah. Nama zikir juga tak? Nama zikir juga. Zikir boleh mana ingatan.
Ya, ingatan. Baik. Yang ini peringatan lah, saya betul. Jadi dapat beza antara zikir yang makna ini dengan yang di bawah ya. Zikir juga boleh makna peringatan. Ada beza kan ingatan dengan peringatan? Peringatan means reminder. Kalau ingatan means apa ya? Thought. Ingatan thought. Ingatan, ingat tentang seseorang, ingat tentang sesuatu, tidak lupa. Sebut di lidah. Kalau peringatan maknanya orang ingatkan. Ya, sama ada bentuk amaran, sama ada dalam bentuk teguran, itu peringatan. Ya. Bila anak kita nak keluar rumah, nak pergi sekolah, kita kasih peringatan. Kita kata, Man, ingat belajar baik-baik. Bapak tak nak dengar lagi lah hari ni, nanti cikgu kau telefon kata dengan bapak kau gaduh lagi kat sekolah. Ya, berubahlah. Kita berikan peringatan, pergi sekolah tu untuk masa depan, ingat kalau ikut marah, si nak gaduh je, belajar pun tunggang terbalik, orang lain boleh konsentrate, kau tak konsentrate, apa nak jadi masa depan, apa yang ada. Peringatan-peringatan sebagai contoh. Itu juga nama zikir. Ya, dari segi bahasa peringatan. Yang nampak tak ada beza peringatan dengan ingatan? Ingatan kita sendiri ingat. Kita sebut di lidah. Peringatan orang lain mengingatkan orang lain, ya. Dan zikir juga dalam bahasa Arab maknanya pengetahuan. Pengetahuan. Ya, sesuatu yang kita kata menjadi maklumat, menjadi ilmu, itu juga kadang-kadang disebut sebagai zikir. Sebab itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah dengan ahli zikir jika kamu tidak mengetahui sesuatu. Ahli zikir tu bukan main orang yang duduk kat masjid, pegang tasbih, ya zikir pagi, petang, siang, malam. Kalau tak tahu apa-apa bukan jumpa orang ni untuk bertanya, tak. Fasalu ahla dzikri, bertanyalah dengan ahli zikir, maknanya ahli yang ada ilmu, ya, ahli pengetahuan, maklumat, ya. Jadi zikir juga boleh makna pengetahuan. Nah, tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah zikir dari segi makna boleh bermaksud peringatan, boleh makna sebut, boleh makna ingatan, boleh makna pengetahuan. Agak-agak sekarang dapat lihat tak sesuai kaitan kenapa Al-Quran itu di antara nama-namanya ialah Az-Zikir. Quran itu antara nama-nama bagi kitab Allah ini ialah Az-Zikir. Nampak tak kaitannya? Nombor satu, bukankah dalam ayat-ayat Allah itu semuanya itu mengandungi peringatan daripada Allah untuk kita sebagai manusia? Peringatan untuk sembah Allah, peringatan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu, peringatan untuk ikhlaskan amal kita hanya untuk mendapatkan keredaan Allah, peringatan tentang hakikat usia kita sementara di dunia, peringatan kita hidup ini, rezeki semua dikurniakan oleh Allah, peringatan bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan itu di bawah ketentuan qada dan qadar Allah, peringatan kita sampai masa akan balik pada Allah, peringatan untuk kita dirikan ibadat, caranya bagaimana, apa yang perlu kita lakukan. Peringatan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai teguran, sebagai panduan, sebagai nasihat, sebagai pedoman. Itu. Sebab itu Quran namanya zikir. Nampak? Kedua, zikir itu maknanya sebutan. Bukankah Al-Quran juga diturunkan oleh Allah untuk dibaca? Sebab itu Quran namanya Quran kan? Kita kata kemarin qara'a maknanya membaca. Quran dinamakan Quran sebab dia itu tujuannya supaya dibaca dan supaya disebut ayat-ayatnya. Supaya disebut. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang baca Al-Quran satu huruf itu paling sikit 10 pahala. Alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nampak tuan-tuan? Kemudian kita lihat juga ingatan. Bila kita ingat Allah, kita merasa rindu kepada Allah. Kita hendak Allah juga ingat pada kita. Ya, bukan peringatan, teguran, tidak ya, tapi ingatan kita kepada Allah. Kita nak Allah juga pandang kita. Kita ingat akan kasih Allah. Kita ingat akan sentuhan kelembutan Allah. Kita ingat akan dosa-dosa kita terhadap Allah. Kita ingat akan azab daripada Allah. Bagaimana antara cara untuk kita ini menyuburkan ingatan itu? Macam mana kita nak menyuburkan rasa cinta itu? Bagaimana kita nak selalu kita rasa, subhanallah ya Allah, aku ingat kau tapi apa aku nak buat di sebalik ingatan ini? Ya kan? Kalau
kalau kita katalah orang yang berjauhan daripada keluarga sebagai contoh, kena outstation, atau katalah sekarang dalam suasana COVID, ya, sempadan masih tutup, kita di sini macam saya, ada keluarga saya yang di Johor, ya, rakyat Malaysia, ibu saya berada di Johor, dah 5 bulan saya tak bertemu, katalah, ya, tapi selalu ingat. Takkanlah anak tak ingat mak, mak lagi ingat pada anak-anak yang ada kat sini, Allah. Kita ingat orang tua ingat pada anak-anak kita pula, cucu-cucunya, Allah. Selalu rindu. Rindu itu datang daripada apa? Daripada rasa cinta dan kasih. Lalu memenuhi ingatan kita, memenuhi hati kita, memenuhi fikiran kita. Bila kita ingat seorang yang kita suka, yang kita sayang, yang kita rindui, apa kita buat? Kita hubungi. Kita telefon. Kita berbual. Yang pandai pakai video call, kita video call, ya kan? Kita message, macam-macam kita buat untuk berhubungan sebagai tanda kita mengingati dia, sebagai tanda dia mengingati kita. Nampak tuan-tuan? Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat Allah. Kita tak nak lupa kepada Allah. Kita tak nak sampai Allah itu jauh daripada hati dan jiwa kita. Kita nak senantiasa dalam hati kita ini ada rasa rindu untuk kembali kepada Allah. Apa kita buat? Kita balik pada Al-Quran. Kita baca, kita tatap ayatnya. Kita bila baca tadi, kita dengar suara kita, kita rasakan, inilah bicara Allah pada kita. Inilah suara, ataupun kita kata inilah kalam Allah. Yang sedang kita kata mempunyai perbualan dengan kita dan kita berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi sebab itu Al-Quran namanya Az-Zikir, sebab dia ini membantu kita untuk mengingati Allah. Dia buku yang menunjukkan Allah juga ingat kepada kita. Ya. So itu kalau orang yang tak nak baca Quran, yang malas sangat, berbulan-bulan tak baca Quran. So kalau orang yang baca Quran cuma Ramadan aja, ada masalah. Kemungkinan dia tak berapa ingat pada Allah. Kemungkinan dia tak berapa kenang kasih sayang dan kecintaan Allah. Kemungkinan dalam hatinya tidak ada rindu kepada Allah. Ya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya. Kemudian yang keempat, pastinya Quran itu kitab yang penuh dengan zikir, penuh dengan maklumat, pengetahuan, ilmu, rahsia, hikmah. Subhanallah, ya. Kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, maknanya kalau kamu nak tahu, nak dapat maklumat, nak dapat pengetahuan, nak dapat ilmu, tanya dengan ahli zikir, ahli ilmu. Dan ilmu kitab yang paling utama nombor 1, disitulah segala rahsia, pengetahuan, hikmah, kebijaksanaan terkumpul adalah Al-Quran. Sebab Quran itu merupakan kitab himpunan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita dapat satu maklumat bahawa Al-Quran juga dikenali sebagai Az-Zikir. Nampak tuan-tuan? Ya, alhamdulillah. Nah, kita sambung. Ya, kita sambung dengan ayat ini lagi, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innahu lakitabun aziz. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar merupakan satu kitab yang aziz. Kitab yang aziz. Aziz itu apa makna, tuan-tuan sekalian? Kalau kita masih ingat lagi, ya, di antara nama-nama Allah kan ada Al-Asmaul Husna, nama-nama agung, nama-nama mulia milik Allah, ada 99. Di antara nama-nama Allah ialah Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Yang Maha Perkasa. Ya, yang Maha Perkasa. Maknanya Allah tu kuat, Allah tidak boleh dikalahkan, Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah kalau tentukan tak ada siapa boleh halang, ya kan? Allah kalau nak hancurkan tak ada siapa yang boleh mengelak. Allah kalau nak mengazab seseorang tak ada siapa boleh melepaskan diri. Itu aziz, perkasa. Tapi kata Allah, yang bercirikan aziz juga bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kitab Allah ini, Quran ini, yang kita katakan tadi di antara namanya ialah Az-Zikir. Kata Allah, sesungguhnya kitab Quran ini juga adalah aziz. Maknanya kitab Quran ini kitab yang teguh, kitab yang kuat, kitab yang tidak akan goyah dengan apa pun yang cuba dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang yang benci Quran, orang yang nak memusuhi Al-Quran, orang yang nak merosakkan Al-Quran, orang yang nak menghancurkan Quran, daripada sejak hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah, semuanya itu tidak berjaya. Ada orang cuba nak rosakkan maknanya, ada orang cuba nak ubah ayat-ayatnya,
Ada sahaja hamba-hamba Allah yang Allah pelihara, yang Allah berikan kelebihan ilmu, yang akan dapat tahu, ya, yang akan dapat kita kata perhatikan cubaan-cubaan seperti ini. Sepanjang sejarah ada sahaja orang yang merosakkan Quran, tetapi akan ada sahaja orang-orang beriman yang Allah pilih yang akan dapat, ya, melindungi, yang akan dapat mempertahankan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kerana kitab Allah ini aziz. Allah tak perlu hantar malaikat. Tak adalah kalau orang buat projek nak rosakkan Quran sampai orang Islam hafal ayat yang dah rosak, sampai orang Islam tu pegang dengan Quran yang dah tercemar, yang dah buang sana buang sini, potong sana potong sini, tambah sana tambah sini. Allah tak payah turunkan malaikat nak betulkan semua tu, tak payah. Di kalangan kita manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebahagian kita ini yang hatinya kuat dengan keimanan, yang hafalan dengan Quran, subhanallah, diteguhkan oleh Allah menjadi pembela-pembela kitab Allah. Sebab itu dikatakan wa innahu lakitabun aziz. Kita sambung. Maka kerana itu kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi. Ayat ke berapa tuan-tuan sekarang? Kita dalam ayat yang ke-42 surah Fussilat. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. Quran itu tidak akan didatangi ataupun tidak akan dirosakkan dengan kebatilan, min baini yadaihi, sama ada daripada arah depannya, wala min khalfih, ataupun daripada arah belakangnya. Quran tidak akan rosak, tidak akan dicemari dengan kebatilan. Sebab ayat Allah itu, kata Allah tadi yang saya bacakan ayatnya, ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, yakni Allah yang turunkan Al-Quran yang namanya az-zikir juga, wa inna, dan sesungguhnya kamilah, yakni Allah, lahu, terhadap Quran itu, lahafizun, yang akan memelihara. Allah pelihara. Maka kerana itu tak akan menghinggap kebatilan pada Quran ini, daripada arah depannya ataupun daripada arah belakang. Tuan-tuan, apa makna Quran tak akan dirosakkan kebatilan daripada arah depan, daripada arah belakang? Itu bukan makna mushaf dia, bukan. Bukan main kitab Quran tu kita pegang, ini muka surat depan, ini muka surat belakang. Tak, dia bukan muka suratnya. Tetapi daripada arah depan maknanya apa? Di sini ada beberapa tafsiran. Antara tafsiran yang pertama sekali ialah Quran tidak akan diganggu kebatilan daripada arah depan, maknanya apa yang tersurat. Ya, ayat-ayatnya yang dibaca, ada huruf-hurufnya yang dihafal, yang kita sebut, kita tilawahkan dengan baca hukumnya, kita jaga, ya kan? Firman Allah Subhanahu wa taala kalau surah Al-Fatihah, itulah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitulah. Yang tersurat itu itulah daripada dulu. Sama ada yang disampaikan, yang diajar, yang dipelajari, yang dihafal, itu orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Tionghoa ke, orang India ke, orang Afrika ke, orang Eropah ke, 15 kurun lamanya begitulah ayat Allah disampaikan, begitulah ayat Allah yang dibaca, begitulah ayat Allah yang dihafal, begitulah ayat Allah yang kemudian kita wariskan kepada generasi seterusnya. Dia tak akan rosak. Dia tak akan dicemari dengan kebatilan apapun daripada arah depan, maknanya ayat yang dibaca zahirnya. Dan daripada arah belakang maknanya apa? Di sebalik yang dibaca itu maksudnya, maknanya, tafsirannya, walaupun tafsiran pelbagai, tuan-tuan. Kita lihat para ulama, ada tafsiran yang cenderung dengan berdasarkan hadis, ada tafsiran yang kita kata cenderung dengan pemahaman bahasa, ada tafsiran yang cenderung untuk membahaskan isu-isu hukum fikih, ada tafsiran yang banyak bicarakan tentang ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, ada kita kata tafsir yang cenderung dengan kejiwaan dan kerohanian. Subhanallah, itu kecenderungan ahli tafsir. Tetapi secara umum, subhanallah, tafsiran ayat-ayat Allah itu, ya, secara umumnya dia saling kuat menguatkan, saling teguh meneguhkan antara satu ahli tafsir dengan ahli tafsir yang lain. Sampai sekarang, tuan-tuan, tidak ada, sampai kita kata tidak wujud tafsiran yang sesat
yang sampai diterima oleh umum masyarakat ataupun umat Islam. Tak ada. Kalau ada orang yang tafsir yang bukan-bukan, tafsir yang merepek-repek, tafsir yang jauh daripada kebenaran, pasti akan ada orang tunjukkan silapnya di mana. Dan kalaupun dia itu masih lagi dalam bentuk kitab yang dicetak, masih ada orang baca, masih ada orang simpan, tetapi dia tidak menjadi tafsiran yang merupakan aliran utama. Dia tidak menjadi mainstream, ya, interpretation of the kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim. Tidak. Ya, yang menjadi tafsiran utama ialah apa yang secara umumnya diterima oleh para ulama. Sebab itu dia tak lari, tuan-tuan. Dari segi ayat yang dibaca, begitulah dipelihara oleh Allah. Dari segi tafsir yang walaupun ada kepelbagaiannya, ada kecenderungannya, ada tafsiran-tafsiran yang berbeza antara seorang alim dengan alim yang lain, tetapi secara umum dia tidak lari keluar daripada tafsiran yang dapat diterima oleh umat Islam seluruhnya. Ya, itu semua dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tanzilum min hakimin hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Quran, kitab yang diturunkan daripada Allah, min hakimin, yang maha bijaksana, hamid, yang maha terpuji. Jadi Allah atur, subhanallah, begitu, tuan-tuan. Tidak ada orang yang boleh mengatasi kebijaksanaan Allah, kehalusan peraturan Allah. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada kemuliaan Allah. Jadi sebab itulah bila Allah turunkan Al-Quran, cantik. Dia boleh bertahan berkurun-kurun lamanya. Kitab Allah begitu sempurna, begitu teguh, sebab Allah yang karang, Allah yang turunkan, Allah yang atur. Ya? Dan siapa yang boleh mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lagi hebat daripada Allah? Siapa yang lebih terpuji kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebab itu bila ada apa pun usaha percobaan nak merosakkan Quran, sama ada dari segi ayat yang dibaca ataupun dari segi makna dan tafsirannya, akan ada hamba-hamba Allah yang akan Allah tugaskan menjadi pelindung, pembela dan juga penyelamat Al-Quranul Karim sepanjang zaman, alhamdulillah, sampai saat kita ini. Ya, sebab itu mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, kita hargai, kita syukuri, ya, begitu sekali anugerah istimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai panduan kita, pedoman kita. Kalau Allah dah kasih begitu kitab yang begitu hebat sekali menjadi mukjizat kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pula tak nak baca. Allah, ruginya manusia ini. Ya, ruginya kita. Dahlah kita ni lemah. Kehidupan kita selalu boleh jadi rapuh bila kita tak berhati-hati, cabaran banyak, godaan tak habis-habis. Ya, kemudian dengan cabaran-cabaran luaran kita yang kadang-kadang mendatangkan keperitan dalam hidup kita, Allah berikan kita satu sumber kekuatan, iaitu Al-Quranul Karim. Kitab yang aziz, kata Allah Subhanahu. Ini kitab yang teguh, teguh lagi meneguhkan. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia dipelihara oleh Allah. Sebab itu orang yang pegang dengan Quran tidak akan sesat sepanjang hidupnya, sampailah dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itulah kita buang, kita campak, kita ketepikan, walaupun kita mengaku sebagai orang Islam, tetapi kita akan menghadapi kerapuhan hati dan kerapuhan hidup kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua daripada memiliki sikap yang seperti itu. Nah, kita sambung lagi. Dalam ayat yang ke-43. Ma yuqalu laka, apa yang diperkatakan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada kata-kata orang musyrikin tadi, ya. Mereka melontarkan pelbagai tuduhan kepadamu ya Muhammad, illa ma qad qila lirrusul min qablik. Itu sebenarnya semua dah pernah diucapkan oleh umat-umat yang terdahulu yang sama degil, sama kufur juga, telah mereka ucapkan kepada rasul-rasul sebelummu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat ayat ni, nampak respon kepada apa yang kemarin Utbah bin Rabi'ah cuba pujuk Nabi, kata yang macam-macam. Kau ni dah kena sihir agaknya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau ni dah kena rasuk agaknya dengan jin syaitan jembalang mana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau ni agak nak cari pengaruh je lah, nak ada pengikut aje lah, nak harta jadi orang kaya agaknya kau ni. Macam-macam tuduhan. Kalau kita tu dah kecil hati sangat dah kita dah. Kalau kita tu dah tak boleh ang lagi lah ustaz. Ya.
Agaknya kalau kita lah kena seperti mana yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata seperti itu, dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, dengan ancaman-ancaman ugutan yang seperti itu, dah lama kita pencen jadi nabi agaknya tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu Allah tak pilih kita jadi nabi, ya kan? Tapi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu cabaran yang dihadapi, tapi Allah berikan pujukan, Allah tenangkan hati Nabi dengan mengatakan apa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau dengar? Kata-kata yang begitu pedih ditujukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya nabi-nabi yang terdahulu sebelum kau pun dah dengar benda yang sama, pun menghadapi pelbagai dakwaan, cubaan, tuduhan yang bukan-bukan daripada umat-umat mereka yang terdahulu, ya. Jadi ini bukan satu benda yang pelik, bukan engkau seorang saja ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi kejahatan yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi, inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang memiliki pengampunan dan dia juga Tuhan yang memiliki azab yang sangat pedih. Maknanya sudah, ini urusan orang nak terima tak nak terima. Tugasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah menyampaikan. Ayat Allah ini mengandungi apa? Basyiran wa nadhira. Ingat kemarin tuan-tuan sekalian, ayat Allah ada cerita yang baik, ayat Allah juga ada cerita amaran dan ancaman yang keras. Terpulang orang dengar, tak nak dengar. Terpulang orang nak ikut, tak nak ikut. Semuanya bertanggungjawab depan Allah, Allah yang uruskan. Sebab Allah lah yang memiliki pengampunan. Kalau Allah nak ampunkan siapa pun Allah boleh. Allah jugalah yang memiliki azab yang sangat pedih. Kalau Allah berlaku adil nak menyiksa siapa hambanya yang telah kufur, itu hak dan keadilan Allah. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Jangan makan hati, jangan kita kata terasa hati, ya, jangan lemah semangat, tak, teruskan. Serahkan keputusan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 44 pada hari ini yang saya katakan ada perkataan Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, walau ja'alnahu, kalaulah kami jadikan Quran ini a'jamiyan. A'jamiyan maknanya apa? Bahasa selain bahasa Arab. Apa tuan-tuan? Kemarin kan kita dah jumpa ayatnya, Allah kata Quran tanzilum minar rahmanir rahim, diturunkan oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, satu kitab yang apa? Quranan Arabiyan. Satu kitab untuk dijadikan bacaan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Allah pilih. Kenapa? Sebab memang Rasulnya diutus daripada kalangan orang Arab. Bahasa Nabinya ialah bahasa Arab. Jadi bila Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Arab, pastinya naturally logiknya ialah kitabnya mesti dalam bahasa Arab juga. Takkanlah orang Arab jadi nabi dapat kitab bahasa Boyan, tak boleh lah. Dapat kitab bahasa Jawa, tak kenalah, ya kan? Jadi kata Allah, Quran itu dah bahasa Arab. Disampaikan pada masyarakatnya, masyarakat Arab, orang-orang Quraisy. Orang Arab. Kalaulah Quran disampaikan kepada orang-orang Quraisy yang berbahasa Arab, tapi dalam bahasa India ataupun bahasa Tionghoa, bahasa Jepun, bahasa Korea, ya, macam mana nak jadikan panduan? Tak boleh. Tapi itu pun kita lihat kemarin ni sebagai respon pada apa yang berlaku kemarin kan. Si Utbah bila dah lepas pujuk Nabi pun tak berjaya. Dia kata apa? Sudahlah, aku tak nak dengar lagi. Dia balik rumah dia kan, yang lain tunggu beberapa hari dia tak keluar rumah, patut dah kena sampaikan report lah pada Abu Jahal, Abu Lahab, yang orang-orang lain yang tugaskan dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dia duduk kat rumah, kenapa? Sebab dia bingung. Ingat tuan-tuan, kuliah 2 minggu lepas, dia bingung. Kenapa bingung? Sebab dia dengar ayat-ayat nak ikutkan bahasanya bahasa dia. Ya kan? Jelas, dan ayat tu pun bukan panjang-panjang, pendek-pendek, putus-putus. Bahasanya mudah, bukan bahasa sastra yang tinggi sangat, gunakan kiasan-kiasan yang orang tak boleh faham, tak, bahasanya very straightforward. Tapi dia bingung tuan-tuan, dia bingung. Ya, dia cannot make sense, dia cannot figure out ni apa yang Nabi Muhammad cakap tu macam sedap tapi aku tak suka, macam mudah faham tapi tak masuk kepala, ya kan? Patutnya mendatangkan ketenangan tapi hati aku gelisah. Dia bingung, berapa hari tak keluar rumah tuan-tuan. Allah. Sedangkan bahasa Arab kan. Nah, dalam ayat ni Allah kata, aku nak buat macam mana lagi?
Turunkan dalam bahasa Arab pun kamu tak nak faham, tak boleh faham, jadi bingung. Itu bukan sebab bahasanya. The source of the problem is not the language of the book. Punca masalah sampai kamu bingung, kamu resah, tak boleh keluar rumah, beberapa hari tak tidur malam, bukan sebab bahasanya kamu tak faham. Tapi masalah lain. Masalah apa? Masalah hati. Masalah kamu pilih nak dengar mana yang kamu ndak aja. Kamu nak yang basyiran aja, yang kamu senang, itu kamu nak dengar. Padahal Quran ada nadhira, ada ancaman, ada amaran, kamu tak nak dengar. Nampak tuan-tuan? Kita dah bincangkan kemarin. Jadi Allah sindir, Allah kata dalam ayat ini, nak buat macam mana lagi? Takkanlah aku nak turunkan Quran dalam bahasa bukan Arab. Itu kata Allah, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Kalaulah kami turunkan Quran itu dalam bahasa yang lain. Bahasa a'jami bukan bahasa Arab. Kamu juga yang akan menolak, kamu juga yang akan jadikan tu alasan untuk terus tak beriman juga. Allah kata apa? Laqalu laula fussilat ayatuh. Kalau kami turunkan dalam bahasa yang lain bukan bahasa Arab, nescaya mereka akan jawab mengatakan, kenapalah ayatnya susah sangat, tak diperincikan, tak dijelaskan, bahasa pun kami tak faham. Ingat perkataan fussilat kemarin? Ya? Kenapa Quran itu bahasa yang lain? Kenapa tak bahasa yang mudah kita boleh jelas faham? Ya, yang kita baca boleh kita make sense, boleh kita tahu isi kandungannya, apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau diturunkan dalam bahasa yang selain bahasa Arab. Tapi itulah kamu, turunkan bahasa Arab pun kamu tak nak terima juga, tak nak dengar malah. Ya, mengunci pintu hati kamu sendiri, memilih apa yang selera kamu kena dengan nafsu, itu je kamu nak dengar. Macam mana? Bagaimana kitab akan jadi panduan kepada kamu? Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kamu tolak sekeras-kerasnya. Ya, nampak tuan-tuan? Ini sindiran daripada Allah. A'jamiyun wa Arabi. Nanti juga kamu akan mengatakan tak kalah Quran ni bahasa asing, sedangkan Nabi yang diutuskan untuk sampaikan pada kami ini orang Arab, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kamu juga yang akan persoalkan. A'jamiyun wa Arabi. Apakah kitabnya, wahyunya bahasa asing, tapi orangnya yang sampaikan pada kami bahasa Arab? Maka sebab itu Allah turunkan bahasa Arab. Bahasa kamu boleh faham, fahami, dengar. Ya, masukkan dalam kepala otak kamu itu, fikirkan, cari maksudnya apa, buka pintu hati kamu, kamu akan dapat hidayah daripada Allah. Nampak tuan-tuan? Itu sikap mereka. Ya, itu sikap mereka yang disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, cuba lihat, banding itu sikap kamu, banding dengan orang-orang yang telah menerima keimanan. Orang yang beriman sikapnya berbeza, bukan seperti kamu. Ya, banyak. Kalau zaman saya sekolah dulu, istilahnya kawan-kawan saya, budak-budak dululah kata, banyak songe, kata dia, banyak songe. Ya, macam Bani Israel dulu dengan Nabi Musa alaihi salam, kan ada satu masa disuruh, diperintahkan untuk sembelih seekor lembu. Macam-macam tanya, jantan ke betina? Dari kesal tanya, yang tua ke lembu muda? Lepas tu tanya lagi, warnanya apa? Lepas tu tanya lagi, ni lembu yang ambil daripada lembu yang bajak tanah ke, lembu yang angkat barang ke, macam-macam tanya tuan-tuan. Sampai akhirnya Allah kata hampir-hampir mereka tak dapat jumpa lembu yang mereka tanyakan itu. Cuba kalau daripada awal Allah dah kata sembelih lembu sembarang, senang, Allah terima dah. Begitu dalam keadaan seperti ini, kamu bersikap macam-macam. Ya kan? That kita kata tendency to practice yang namanya selective listening, menyebabkan kamu sendiri tidak mahu dengar ayat daripada Allah. Tapi lihat orang beriman bagaimana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan pada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok, bagi orang beriman mudah. Quran itu adalah hudan wa shifa. Quran itu adalah petunjuk, Quran itu adalah penawar. Subhanallah, senang. Yang kamu fikir bukan-bukan macam-macam, sampai orang tua tak boleh nak faham apa benda, sampai pada orang semua, sampai akhirnya buat keputusan apa, orang Quraisy buat keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kalau cakap Quran ke ayat ke sampai kepada orang, kita kacau dia. Ya, macam kita kata kemarin, ada yang tugaskan tok selampit sambung cerita lain, buka cerita lain, biar orang tak nak dengar ayat Quran, suruh tepuk tangan, bersiul, buat bising, kacau dan sebagainya. Allah tunjukkan, tengok indahnya sikap orang beriman. Bagi orang beriman mudah. Quran itu adalah hudan, petunjuk. Syifa juga merupakan penawar. Sebab itu bila dapat
Hudan, petunjuk daripada Allah. Mereka tak bingung. Jelas, nampak, boleh fikirkan, senang faham. As-sirat al-mustaqim, lurus, bukan bingkang bengkok pun ayat Allah. Bukan bingkang bengkok pun agama Allah, lurus, senang. Sebab itu jadi petunjuk. Tak bercelaru hatinya, tak bercelaru fikirannya, tak bingung, tak keliru. Dalam masa yang sama, syifa. Dia kita kata memberi penawar kepada segala penyakit yang selama ini ada dalam hati mereka. Sebab zaman jahiliah tak kenal Tuhan. Hidupnya cara yang penuh dengan penganiayaan dan kezaliman. Macam kita katakan kemarin, banyak bertumpuk penyakit dalam hati-hati mereka. Bila dapat Al-Quran, mereka beriman, Quran itu dengan sendiri membersihkan, syifa. Jadi penawar. Syifa punya penawar. Penawar apa? Penawar penyakit-penyakit yang ada dalam hati dan dada mereka. Alhamdulillah. Sebab itu, tuan-tuan, ya, kita lihat Quran, ya, dalam tempoh berapa minit saja lagi kita perlu selesaikan, tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, dalam ayat ini Allah mengatakan bagi orang beriman, Quran itu adalah hudan dan syifa. Petunjuk, guidance dan juga penawar. Ya, penawar, antidote kepada penyakit yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini yang diperlukan oleh orang yang beriman bila menerima Al-Quran Al-Karim. Lihat ya, bila kita kata hudan, guide, petunjuk, itu kita kata pull factor yang bawa kita maju ke depan, yang memandu kita mana nak tuju, mana nak belok, mana nak jalan. Itu guide, panduan ya. Bila jalan sampai sini, belok kanan sikit, jangan terus jalan, ada tembok. Sampai kat sini, hati-hati tengok kiri kanan. Sampai kat sini, arah ini mesti ikut, ya kan? Masih dalam as-sirat al-mustaqim. Sampai kat sini, ni dah jauh sikit, kena patah balik. Ya, sampai ni kena U-turn balik ni. Itu ada panduannya, guidance. Ya, guidance ini sebagai panduan untuk kita move forward. Kita bergerak ke hadapan. Tapi kalau setakat ada panduan untuk kita bergerak ke hadapan, sedangkan dalam diri kita, kenderaan kita, hati kita, jiwa kita ni ada banyak dia punya, kita kata, banyak dia punya hindrances, banyak hambatan dan halangan. Tak sampai juga tuan-tuan. Kita ada map, ya, kita dah tengok, okey, ada, kita sekarang pakai Google Map ke, pakai apa, dah tahu. Okey, in our trip, kita nak pergi daripada tempat kita sekarang ini, katalah kita nak pergi sampai, yalah sekarang nak pergi jalan jauh tak boleh lah ya. Kita ada circuit breaker lah, kita ada COVID-19. Okeylah, kita tak pernah pergi Pulau Ubin. Kita daripada Woodland ni, orang Woodland, sesekali anak-anak ujung minggu, okeylah, nak keluar negeri tak boleh, nak masuk Johor pun tak boleh. Kita ujung minggu jom kita explore Pulau Ubin. Tapi macam mana abah kita tak nak pergi? Okey, kita buat research dulu. Daripada Ubin kita naik bas nombor berapa, naik MRT turun mana, ya. Lepas tu kita kena tukar pergi mana, ambil ferry kat mana, macam mana kita nak apa ni, kita kata nak buat tempahan ferry, pukul berapa kita boleh masuk, pukul berapa tak boleh masuk, sampai kat Ubin, sampai sana nak tuju mana, gate mana, ada gate tertentu ke, ada lorong tertentu, mana kita boleh jalan, mana tak boleh jalan, siapkan map Pulau Ubin, mana tahu sampai sana kita sambil jalan masuk kampung, keluar kampung, sesat tak boleh jumpa balik, nak balik tanah besar macam mana. So all the maps as guidance, peta sebagai panduan dah ada. Kita kena pastikan juga yang kita ni tidak ada halangan untuk sampai sana. Kalau kita nak naik kereta, kita ada kenderaan sendiri, kena pastikan tayarnya okey, enjinnya okey. Jangan kereta kita rosak, jangan kenderaan tak ada. Jangan maknanya kita nak pergi tapi kita ada halangan, kat rumah tak settle lagi, ya kan? Anak-anak bergaduh. Kita boleh letak syarat kemarin. Okey, hujung minggu kita nak jalan pergi ke Pulau Ubin boleh, tapi all your assignment, project semua mesti buat. Tapi kalau anak-anak tak selesaikan, nak berangkat hari, katalah hari Sabtu pagi pukul 7 kita nak keluar rumah. Homework masih berlambak, asyik main game tak habis-habis, assignment tak selesaikan. Katalah ya, kita tak boleh pergi. Sebab kalau pergi, nanti hari Senin buka sekolah tak selesai tuan-tuan. Masalah. So, halangan-halangan itu perlu diselesaikan. Ini namanya syifa. Ya kan? Ada penyakit-penyakit dalam hati kita, dalam dada kita, dalam jiwa kita yang boleh menjadi penghalang, menghambat dan menyekat perjalanan kita untuk ke hadapan. Anda nampak tuan-tuan? Dua-dua tu penting. Hudan, benda yang membawa kita ke hadapan, yang menunjukkan jalan bagaimana untuk melangkah, dan syifa untuk menghilangkan ni penyakit-penyakit yang ada.
Ya, yang menghilangkan apa saja kekotoran-kekotoran yang merosakkan dada kita, jiwa kita, keimanan kita. Dua-dua mesti ada. Yang pull kita ke hadapan, yang push kita ya daripada segala hambatan dan halangan. Hudan wa syifa. Panduan dan juga penawar. Nampak tuan-tuan, bagi orang beriman. Sebab itu dalam kehidupan jangan hanya kita ini mencari ilmu, kerana ilmu itu yang kita harapkan akan berikan panduan kita what to do, how to do, when to do. Ya, benda yang perlu kita lakukan, wah cukup ilmunya Ustaz. Alhamdulillah dah belajar fikir, belajar tauhid. Semua kita dah belajar how to move forward sebagai orang beriman. Tapi hati kita tak cari caranya, kita tidak amalkan, kita tidak faham, kita tidak mencari ilmunya, macam mana nak bersihkan hati. Akhirnya kita berjalan-jalan juga, ilmu ada, tapi hati kita penuh dengan kekotoran. Hati kita penuh dengan penyakit-penyakit yang akhirnya membuatkan kita ini menjadi orang yang sombong dengan ilmu kita, orang yang angkuh dengan maklumat yang kita miliki, ya kan? Makin banyak belajar, makin kita ini menjadi orang yang kita kata pandang rendah pada orang lain sebab penyakit kita tak hilangkan. Ada pula orang, wah hatinya belajar tasawuf macam-macam, Allah zikir, ya kan? Cari obat hati apa, penawar penyakit hati apa, hati nak bersih. Tapi ilmu panduannya tak nak belajar. Macam mana fikihnya, macam mana tauhidnya, ya kan? Macam mana atur kehidupan, apa tanggungjawab yang perlu dilakukan, macam mana menghadapi cabaran dalam kehidupan. Move forwardnya tak ada panduan. Tapi asyik nak bersihkan hati daripada segala kekurangan. Tak jadi juga tuan-tuan. Sebab itu para ulama mengatakan jangan orang belajar hanya syariat sahaja. Tapi tasawuf tak ada, akhlak hati tidak dibersihkan, rosak. Jangan pula terbalik, hanya jaga hati tasawuf, cari guru, syekh, murabbi, katalah ya, pembimbing, mursyid dan sebagainya. Tapi ilmu syariatnya tak ada, tak nak belajar. Tafsir Quran tak nak dengar, hadis tak nak dengar, fikih tak nak dengar. Rosak tuan-tuan, kita jadi orang yang jahil di sebalik kebersihan hati kita. Adakah Ustaz macam tu? Kalau tidak ada, para ulama tidak berikan amaran dan peringatan. Ya, hudan wa syifa. Panduan ke hadapan, bimbingan diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita ikut dan kita jadikan pegangan. Syifa yang membersihkan hati kita, jangan sampai terhalang dalam langkah kita ke hadapan mencari keridaan Tuhan. Ya? Jadi kita selesaikan sedikit saja lagi. Pada hari ini kata Allah, walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'aman. Dan orang-orang yang tidak beriman pula. Allah ulang balik apa yang mereka katakan kemarin. Ingat tak kemarin ayat mereka mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni dah tak nak dengar lagi. Kenapa? Hati kita ni dah tersumbat ataupun hati kita ini dah tertutup. Kan mereka, hati kita dah tertutup ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita dah tersumbat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kita ada tembok ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata-kata mereka kan, dengan penuh kesombongan, dengan penuh kedegilan, keras kepala betul. Allah jawab balik, begitu kamu minta kan? Nah, kata Allah apa? Kata Allah, bagi orang yang beriman pula, memanglah dalam telinga mereka ada sumbatan. Dan Quran ini untuk mereka dah aman, menjadi sesuatu yang gelap gelita. Tak nampak dah. Ya, dah sumbat telinga mereka, Allah tutup hati mereka, pandangan mata mereka tak nampak. Aman, aman maknanya buta. Ya, Quran itu bagi mereka tak nampak apa-apa dah. Sebab seolah-olah menjadi sesuatu yang gelap gelita, umpama orang yang matanya buta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah pelihara kita tidak menjadi orang yang seperti ini. Ulaika yunadawna min makanim ba'id. Mereka itu adalah umpama orang yang bila dipanggil tapi daripada tempat yang jauh. Kalau jauh tak dengarlah. Sebab itu bagi kita orang beriman penting datang pada Quran. Berjinak-jinak dengan kitab Allah. Jangan asyik nak main jauh-jauh je tuan-tuan. Allah, ingatlah selalu maut tu makin dekat dengan kita. Ya kan? Kita tak tahu bila malaikat datang jemput kita. Mana ada orang yang hidup ni bila datang hari baru, terbit matahari baru, dia itu makin jauh daripada ajal maut dia. Tak ada. Tak akan ada manusia yang seperti itu. Hakikat hidup kita, makin setiap detik berlalu, semakin setiap hari datang menggantikan semalam. Semakin dekat dan hampir kita untuk kembali kepada pencipta kita dan pencipta sekalian alam. Ya kan? Maka sebab itu bila Allah kasih panduan, kita datang dekat dengan panduan Allah. Jadi bila ada seruan, kita dengar. Ada peringatan daripada Tuhan, masuk dalam pemahaman kita.
Bila Allah panggil, kita sahut sebab kita dah dekat. Kata Allah, bagi orang beriman, telinga mereka tersumbat, Quran itu mereka tak nampak sebab bagaikan orang buta, dan kalau dipanggil pun adalah umpama orang yang berada di tempat yang terlalu jauh. Tak dengar dah panggilan daripada Allah. Kalau itu berlaku dalam kehidupan seorang insan, inilah insan yang sebenarnya berada dalam kerugian. Hidupnya dunia akhirat tidak akan mendapatkan sebarang keselamatan dan perlindungan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita, tuan-tuan. Jadi hari ini kita dapat banyak juga, alhamdulillah. Kita dapat antaranya maklumat di antara nama-nama Al-Quran ialah Az-Zikir. Ingat Az-Zikir? Kita kata tadi dari segi bahasa ada makna-maknanya. Nampak jelas kenapa Quran itu dinamakan zikir. Alhamdulillah. Kita dah lihat sikap orang yang tidak mau beriman. Allah berikan respon kepada apa yang mereka lakukan kemarin, apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Al-Quran yang Allah pelihara. Daripada depannya pun tidak akan datang kerosakan, kebatilan. Daripada belakangnya pun tidak akan datang kerosakan dan kebatilan. Ini kitab yang teguh, kuat, perkasa, kerana ada hamba Allah yang akan Allah utuskan untuk memelihara Al-Quran ini daripada kekurangan dan juga kerosakan. Kemudian Allah mengatakan, kalaulah Quran ini diturunkan dalam bahasa yang lain, nanti manusia juga akan persoalkan. Tapi kenapa bila turunkan dalam bahasa Arab, bahasa orang Mekah sendiri, mereka tidak mahu mendengar, mereka buat-buat tak faham, mereka biarkan mereka sentiasa berterusan dalam kebingungan. Padahal ayat-ayatnya Fussilat. Ini kan surah Fussilat, ingat lagi tuan-tuan? Kuliah kita 2 minggu lepas, makna Fussilat ialah dia dijelaskan, dia diperincikan, ayat-ayatnya mudah difahami, pendek-pendek susunannya, Allah atur cantik bahasanya. Bahasanya bukan bahasa kiasan semua sampai kita pun bingung tak faham apa maknanya, tak. Bahasanya indah, di sebalik keindahan itu ada panduan yang jelas. Manusia tidak dapat panduan itu sebab manusia pilih untuk menjadi pekat terhadap firman Allah. Manusia pilih menjadi buta terhadap ayat-ayat Allah. Manusia pilih untuk hatinya itu tertutup daripada mendapat hidayah Allah. Bagi orang beriman, alhamdulillah, ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, kata Allah dalam ayat ini peringatan untuk kita. Orang beriman dia terima Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, sebagai syifa, penawar. Rumusan formula untuk kita dalam kehidupan ialah jadikan Quran ini yang memandu kita ke hadapan. Dalam melihat mana jalan kita nak ikuti, itulah hudan, petunjuk daripada Allah. Quran itu juga sebagai syifa yang memastikan bahawa dalam kita nak melangkah, segala hambatan, penyakit, kekotoran, pencemaran hati kita ini kita mampu bersihkan kerana kita menerima Al-Quran. Barulah perjalanan kita lancar. Yang tenaga menolak kita, alhamdulillah, syifa tadi sudah tidak ada lagi kotoran ya menyumbat hati kita. Itu tenaga menolak, dan hudan, kuasa yang menarik kita, menunjukkan kita jalan mana yang patut kita ikuti sampai kita tidak akan lari jauh daripada panduan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang kita harapkan menjadi bahagian kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah berikan perlindungan kepada kita, Allah kukuhkan ketakwaan dalam hati kita insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi dalam keadaan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kerana mengikuti kuliah kita. Insya-Allah minggu hadapan kita bertemu pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, puan-puan, saya sayang anda sekalian kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.